Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ustaz kasihi sekalian, hari ini kita akan belajar bidang sirah, iaitu sirah tahun 4. Soalan Ustaz, pernahkah kamu melihat orang membina masjid? Pernahkah kamu melihat orang membina masjid? Baik, soalan Ustaz tadi ada kaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Agak-agak kamu, apakah tajuk yang akan kita belajar pada hari ini? Ya, betul. Pembinaan masjid. Anak-anak yang Ustaz kasih sekalian, tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah tentang pembinaan negara Islam di bawah tajuk pembinaan masjid. Untuk makluman anak-anak sekalian, terdapat 3 buah masjid yang mula-mula didirikan di dalam Islam. Bolehkah kamu cuba menekannya? Baiklah, Ustaz cuba terangkan. Masjid yang pertama yang dibina di dalam Islam ialah ada 3 buah, iaitu Masjid Quba, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Masjid Quba, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Baiklah, Ustaz akan terangkan masjid yang pertama, iaitulah Masjid Quba. Masjid Quba dibina pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun ke-13 Kerasulan. Sekali lagi, Masjid Quba dibina pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun ke-13 Kerasulan. Rasulullah SAW tiba di Quba dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Baginda menetap selama 4 hari. Baginda menetap selama 4 hari di Quba. Dan disitulah Baginda SAW mendirikan Masjid Quba dan Baginda bersolat di dalamnya. Inilah masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW di atas dasar takwa. Anak-anak yang Ustaz kasih sekalian, ini dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taubah ayat 108. Saya bacakan maksudnya. Sesungguhnya masjid, yakni Quba yang engkau bina, yang telah didirikannya di atas dasar takwa. Khususnya masjid yang kedua, yaitu Masjid Nabawi. Masjid kedua dibina oleh Rasulullah SAW, iaitulah Masjid Nabawi. Yang mana masjid ini didirikan oleh Rasulullah SAW secara gotong royong bersama dengan umat Islam. Masjid ini juga dibina di atas tanah yang dibeli oleh Rasulullah SAW. Dibeli daripada 2 orang anak yatim, iaitulah Sahli dan Sahel bin Amr. Terbinanya masjid ini berarti Rasulullah SAW telah meletakkan asas utama yang kukuh dalam pembentukan masyarakat dan negara Islam. Ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Antara kelebihan Masjid Nabawi, iaitulah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh
Jabir radhiyallahu anhu. Ya, maksudnya daripada Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala sekali solat di Masjidil Haram sama 100,000 kali solat di tempat lain. Pahala sekali solat di masjidku, yakni Masjid Nabawi, sama dengan 1000 kali solat di tempat lain. Dan pahala sekali solat di Masjid Al-Muqaddas sama 500 kali solat di tempat lain. Seterusnya, masjid yang ketiga ialah Masjidil Haram. Pernahkah anda mendengar Masjidil Haram? Sudah pasti, iaitu orang-orang pergi menunaikan ibadat. Betul. Baiklah, Masjidil Haram iaitu tempat suci yang pertama di dunia. Tempat suci yang pertama di dunia ialah Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Rumah suci ini disebut juga Baitullahil Haram. Di sinilah letaknya Kaabah yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya, yakni putranya Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah di Makkah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua umat manusia. Baiklah anak-anak sekalian, di antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tajuk pembinaan masjid ketiga buah ini ialah, yang pertama, masjid menjadi pusat aktiviti umat Islam, iaitu masjid tempat untuk umat Islam melakukan, yang pertama, solat 5 waktu, membaca Al-Quran, berzikir dan menimba ilmu agama. Yang kedua, pengajarannya ialah umat Islam yang hadir ke masjid untuk beribadah akan mendapat kekuatan. Seterusnya, pengajaran yang ketiga, bersolat di masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, mendapat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Anak-anak yang Ustaz kasih sekalian, alhamdulillah kita sampai di penghujung, iaitu untuk aktiviti latihan. Untuk aktiviti ini, anda dikenaki menjawabnya di dalam buku aktiviti yang disediakan. Jawab semua soalan ini dalam buku latihan. Soalan yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya di Kuba? Sekali lagi saya ulangi, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya di Kuba? Yang kedua, di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina Masjid Nabawi? Sekali lagi saya ulangi, di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina Masjid Nabawi? Soalan yang ketiga, apakah kelebihan bersolat di Masjidil Haram? Saya ulangi, apakah kelebihan bersolat di Masjidil Haram? Soalan yang keempat, tuliskan 3 perkara yang kamu akan lakukan sekiranya kamu berada di masjid. Tuliskan 3 perkara yang kamu akan lakukan sekiranya berada di masjid. Dan soalan yang terakhir, siapakah yang membina Kaabah? Siapakah yang membina Kaabah? Sekianlah dahulu
pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan dapat menjawab 5 soalan yang Ustaz kemukakan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.